سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi yang manfaat, hati yang tenang dan khusyuk, rezeki yang halal dan tayyibah lagi barakah. Jauhkan kami ya Allah daripada musibah, penyakit, wabak, bencana dan kematian yang menyakitkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terafakkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم أجمعين. Bahagia Tuan Pengerusi Imam Bilal Edeki Surah An-Nur 93, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah taala kerana Allah masih lagi memilih kita untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini setelah kita selesai menunaikan salat fardul maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah berkait dengan bulan yang kita masuk ni, bulan Rabiul Awal. Iaitulah setiap bulan-bulan ini, inna iddatash syuhur syahrun, bermaksud bulan-bulan. Allah Ta'ala jadikan bulan ini sebagai pengajaran, ibrah. Orang-orang yang beriman, mereka mengambil pengajaran, lesson daripada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana bulan Rabiul Awal ataupun Rabiul Ula, awal bermakna yang pertama. Rabi' sebut di dalam maksud Rabi' ini adalah musim Rabi', musim luruh bunga. Tu Rabi'. Kerana apa? Bunga musim bunga ni maka cantik. Allah Ta'ala berikan nikmat yang begitu cantik, iaitulah kalau kita lihat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang begitu indah, cantik kepada kita manusia. Dengan adanya Nabi ni adalah merupakan cukup sempurnalah nikmat kepada kita hidup sebagai hamba Allah manusia. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Pasal apa kehadiran Nabi ini adalah nikmat yang besar, maka dengannya kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak mengenal Allah, kita mesti kena melalui manusia yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita boleh direct kepada Allah? Kita siapa? Jadi kita kena melalui guru, melalui wasilah perantaraan. Kita nak bertemu dengan orang besar, kena ada PA dia. Kita nak mendapat redha Allah, maka mesti melalui perantaraan. Memang disebut doa kepada Allah, benar, memang minta kepada Allah. Tapi dengannya Allah Ta'ala sampaikan berita tu, maka kena ada perantaraan yang boleh menerangkan, bayin kepada kita, bayan linnas, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah dan sedang akan terus bercerita berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab, iaitulah kitab yang kita baca dulu, Syama'il Muhammadiyah. Ini antara kitab-kitab tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syama'il, kesempurnaan, ya, dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi. Rahiqul Makhtum, Rahiqul Makhtum, iaitulah menceritakan tentang sirah kehidupan Nabi, sirah para sahabat, tapi lebih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga peperangan. Iaitulah daripada Abdul Rahman Ibn Mubarak Furi, Abdul Rahman Al-Mubarak Furi, Abdul Rahman Al-Mubarak Furi. Al-Wafa, itu kitab antaranya. Lagi kitab Sirah Nabawiyah dan kitab-kitab yang lain lah, menerangkan berkenaan dengan kisah ataupun kehidupan, bibliografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, biodata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila kita sebut tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, nama diberi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nama diberi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lahir pada hari Isnin, kata ulama. Ada perbezaan, katanya pada bulan, bukan bulan Rabiul Awal. Ada ni kata bulan Rabiul Awal, tapi yang mu'tamad iaitulah pada hari Isnin. Itu memang confirm lah hari Isnin. Dia kata bulan tu berbeza, tapi tak ada masalah berbeza dalam sirah ni, kerana sirah itu tidak memberi kesan kepada akidah. Berkhilaf dalam sirah ni tidak memecah belahkan pun. Jadi jangan kita besar-besarkan tentang perbezaan sirah. Cumalah begitulah, tentang ilmiah ni ketepatan, dipanggil maklumat, ketepatan maklumat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kemudian umat Islam seluruh dunia, kita ni memperingati, kita peringat ataupun kita menyambut, seronok. Sambutan tu lebih kepada cinta. Bila orang tu dia menyambut sesuatu, maka dia cinta. Maka apa hukum kita mencintai Nabi? Sudah pasti hukum dia adalah suatu yang wajib. Bukan lagi sunat mencintai Nabi, wajib. Dasarkan dalil surah Ali Imran ayat 31, kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, kepada kita-kita ni, jika kita mencintai Allah, fattabi'uni, maka mengikuti hadis, perkataan, perbuatan, tubuh badan, keluarga, tempat, apa-apa yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena cinta, ikut, fattabi'uni. Maka dengannya akibat ataupun kesan daripada kecintaan kepada Nabi, yaghfir lakum, Allah Ta'ala akan mengampunkan kita. Maksud dia yaghfir lakum ni, bila Allah Ta'ala mengampunkan kita, Allah meredai kita. Orang ni kalau dia maafkan, maknanya dia redha, dia terima. Allah Ta'ala mengampunkan kita, Allah redha kita. Bila Allah redha kita, itulah nikmat yang paling besar, redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk nak mendapatkan redha Allah, maka kena mendapat redha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah, kita membaca Quran tapi tidak mencintai Nabi? Satu benda yang
kontra. Hari kita sentuh hadis tentang golongan anti hadis. Golongan anti hadis ni dia kata dia beriman kepada Al-Quran tapi menolak ataupun mereka menafikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hukum dia adalah apa? Kata ulama ada dua. Yang pertama sunat. Hukum kita menyambut ni yang kata harus. Tak ada satu dalil pun mengharamkan. Tidak ada yang memakruhkan. Harus kerana tidak ada dalil yang khusus. Sambutlah kelahiran aku, tidak. Tetapi dengan ayat-ayat dalil-dalil yang berkait. Contohnya ayat fattabi'uni, ikut. Maksudnya macam mana nak ikut? Maka dengan kenal. Macam mana nak kenal? Maka dengan menyambut. Dengan kita buat majlis, program, bukan sambutan khusus yang mana sambutan kita memuja tak, tetapi mencintai. Beza tuan-tuan. Mencintai Nabi ni bukanlah lain selain daripada untuk mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Kerana berdasarkan daripada riwayat Hamzah ataupun Abdullah ibn Abbas, pakcik Nabi, adik-beradik kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni dia ada adik-beradik. Jadi adik-beradik dia ni pakcik Nabi lah, bapa saudara Nabi. Satu hari bila Abu Lahab telah meninggal dunia, dia mimpi. Sahabat bapa saudara Nabi yang beriman ni dia mimpi. Saya tak ingat sama ada Hamzah ataupun Al-Abbas. Dia mimpi jumpa abang dia, adik dia. Jumpa Abu Lahab. Macam mana? Abu Lahab kata, akulah ni kena azab lah. Rugi aku dulu hidup, aku tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengikuti Muhammad, jadi rugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana azab lah. Azab memang azab yang sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, walahum azabun alim, dalam kubur ni. Sampai dia mimpi sahabat ni, maksud dia apa? Mimpi yang mana dia adalah dasarkan kepada takwa lah. Dia mimpi tu, kemudian dia cerita apa yang dia mimpi. Mereka ni orang yang benar. Walaupun mereka bukan Nabi, tapi percakapan mereka ni boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai istimbat. Jadi dia kata, Abu Lahab kata, kecuali hari Isnin. Ini ada sebut dalam kitab. Kecuali hari Isnin, iaitulah hari Isnin ni kenapa? Diringankan azab. Kerana disebabkan dia pernah membebaskan Suwaibah ibn Malik. Suwaibah ni adalah hamba Al-Habashiyah. Al-Habashi ni macam dengan Bilal. Keturunan yang rendah kasta dia. Zaman tu lah. Bilal. Yang ni mereka ni kebanyakan hamba waktu tu. Yang tuan-tuan ni keturunan Quraisy. Jadi apa yang nak diceritakan, jadi dia membebaskan, kemudian dia buat makan-makan. Abu Lahab ni dia buat makan pada hari Isnin tu, tanggal 12 Rabiul Awal tu dia buat jamuan. Hari Isnin tu dia meraihkan. Ketika itu dia sayang kepada anak saudara dia, bayi yang menjadi pilihan Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang sayang. Waktu tu sayang tu tak ada sikit pun kepentingan apa-apa. Memang sayang. Sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak memeluk agama Islam pun Allah memandang. Sebab tu ibadat ni tuan-tuan, antara banyak-banyak ibadat, maka ibadat yang Allah Ta'ala mulakan, ibadat yang Allah tunjukkan, Allah Ta'ala lakukan ni maksudnya Allah Ta'ala buat.
Tapi bukan macam kita sebut tu, bukan. Tapi Allah Ta'ala, Allah sebut innallah, apa dia? Selawat. Salat, puasa, ini semua hamba yang kita buat. Sebab dia adalah ibadah. Ibadah ni dia panggil konsep menunjukkan kita ni adalah hamba. Apa makna hamba? Servant, bawah, taat, kepatuhan. Tu sembahyang tu tunduk, puasa tu tahan. Tu ibadat haji tu pergi tawaf, ada sembahyang. Jadi itu dia panggil apa? Ibadat, kepatuhan. Sami'na wa ata'na. Jadi ibadat ni sebenarnya untuk makhluk saja. Tetapi ni ibadat yang khusus, yang mana Allah Ta'ala pun menyebut. Betapa besarnya tuan-tuan. Satu yang dinamakan sebagai selawat. Dalilnya innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya, bila mari perkataan sungguh, maka dia adalah suatu yang penting. Intabih. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ni makhluk yang tidak ada nafsu, maka beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa malaikatahu yusallu. Mereka pun berselawat. Dan Allah Ta'ala pun berselawat kepada Nabi yang nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hebat tuan-tuan. Sebab tu kalau nak dikatakan Nabi Muhammad ni manusia biasa, maka tidak bolehlah kita biasakan begitu. Kerana Nabi ni adalah luar biasa. Luar biasa kerana ia itulah dipilih oleh Allah. Berdasarkan ayat-ayat hadis-hadis inilah yang menunjukkan bahawa satu lagi kita ni merasa satu benda yang ajaib pada Nabi ni kerana akhlak dia, sifat dia. Baik, itu dah dia. Itu cerita pasal Abu Lahab. Abu Lahab ni diringankan azab pada hari Isnin. Sampailah hari kiamat. Maka kalau orang yang tak beriman kepada Allah, macam Abu Lahab pun Allah Ta'ala ringankan. Sebegitulah. Apatah lagi orang Islam yang Allah Ta'ala terima syahadah dia, maka sudah pasti sambutan kecintaan dia itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada benda yang sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Tak ada benda. Adakah kamu rasa benda-benda yang Allah Ta'ala bagi, perkara yang berlaku ni sia-sia? Adalah jawapannya tidak. Tak ada benda yang sia-sia pun tuan-tuan. Kita ni duduk majlis ilmu, tak ada satu pun sia-sia. Wallahi tuan-tuan, semua Allah Ta'ala menulis. Allah Ta'ala menulis dia, Allah Ta'ala telah simpan. Malaikat kiraman katibin, semua telah pun ditulis kebaikan-kebaikan. Maka tidak ada yang sia-sia. Tak ada benda pun yang rugi. Benda yang rugi apa? Fama rabihat tijaratuhum. Kita berjual beli dengan kesesatan. Kita membeli kesesatan. Contohnya bukan kita. Orang membeli kesesatan dengan gantian dia hidayah. Dia tolak hidayah, dia ambil benda yang mungkar. Itulah kerugian. Perniagaan yang rugi ni bila tak ada hidayah. Perniagaan yang rugi ni bila tak ada petunjuk daripada Allah. Tidak ada jalan yang benar. Tidak ada Islam. Tidak bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Rugi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sekali kamu menolak hidayah, maka kamu tidak mendapat hidayah. Wa ma kanu nafiyah. Dan tidaklah mereka itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sambutan yang menzahirkan rasa kasih sayang kepada Nabi adalah ibadah. Sebab itu ulama kata, bila tentang jawapan, maka kebanyakan yang menjawab harus, dan ada yang mengatakan sunat. Bahkan ada yang mewajibkan dengan bukan mewajibkan, yang kata sambutan tetapi kecintaan tu. Sebab bila mana
dengan kita buat program, kita buat tazkirah tu, menuntut ilmu tu wajib. Sebagai begitulah, wajib untuk kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bentuk pengajian, tazkirah, kempen dan sebagainya. Baik. Jadi kecintaan kepada Nabi itu dengan cara dia, iaitulah menghidupkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda yang lebih yang Nabi suka daripada kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar ni nak hidupkan iman, nak tingkatkan yakin kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak perbanyakkan, ringankan lidah kita. Nak ringankan kita punya lidah kita, tangan kita, untuk kita menyebut, kita mengira zikir, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, tuan-tuan cuba tengok orang yang menghidupkan sunnah Nabi, maka dia cinta kepada Nabi. Apa sunnah Nabi? Yang berselawat. Apa sunnah Nabi? Sunnah apa yang Nabi sebut, aqwalun, perkataan. Apa yang Nabi selalu sebut? Nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berpesan dengan kebenaran. Kalau orang tu tak suka pesan dengan kebenaran, maka dia tak sukalah kepada sunnah Nabi. Kalau orang tu dia tak suka kepada kebaikan, maka dia tidaklah mengikuti sunnah. Ikut sunnah tu apa? Macam kita sebutlah. Ikut sunnah tu perbuatan, perkataan Nabi, diam Nabi, sunnah. Kita sebut dah kan. Antaranya sunnah ni banyak. Sunnah takhsisiyah, sunnah khusus, sunnah yang umum. Sunnah yang khusus apa? Yang berkait dengan ibadat khusus Yang umum dia tu sunnah juga. Apa yang dilakukan oleh Nabi, itulah pakaian Nabi, kan? Cara. Sunnah ni adalah cara. Sunnah juga disebut sebagai sunnatullah. Sunnatullah tu apa? Ketetapan, garis panduan tu. Itu dipanggil sunnatullah. Kalau sunnah Nabi ni adalah cara yang Nabi buat. Tu. Daripada kecil sampai Nabi besar, sampai Nabi dewasa, daripada bujang sampai Nabi berkahwin, daripada Nabi hidup sampai Nabi wafat, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah para sahabat, kehidupan para sahabat juga yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena kita kena ikut, kita kena buat. Tak boleh buat banyak, kita buat sikit. Kita boleh buat banyak, alhamdulillah. Baik. Nama diberi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim, ataupun disebut mereka daripada Bani Hashim, ataupun Bani Hisham. Hashim, Hisham, Hashimiyah. Hashimiyah ni itulah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarikh lahir subuh hari Senin. Waktu subuh, ada kata waktu duha, ada kata waktu isyraq. Walillahil masyriq wal maghrib. Maka yang lebih tepat adalah waktu pagi. Waktu pagi tu dia lebih umum Antara waktu pagi ni apa? Sebelum subuh, selepas subuh, dan ketika sebelum matahari berada pada waktu zuhur, waktu segalah tu. Itu dia tak panggil subuh dah. Dia panggil tengah hari. Tapi kalau waktu pagi, itu dia. Ada kata waktu subuh, ada kata waktu duha. Waktu duha. Yang lebih tepat, yang lebih mu'tamad, waktu subuh. 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 571. Nabi berhijrah 622. 571 pada, kalau kalender Masihi ni, ada kata 20 April, tuan-tuan. Dan tahun itu 20 April tahun tu
Maka waktu tu mereka belum lagi mereka mengira dengan angka. Waktu tu mereka kebanyakannya mereka tak tahu membaca. Tapi mereka menghafal. Macam syair-syair kan. Syair-syair kebanyakannya mereka menghafal. Ada yang menulis. Tapi Nabi sendiri dia tidak ada guru melainkan Jibril. Jibril ajar Nabi Iqra' baca. Ini wahyu daripada Allah Ta'ala. Bahawa Quran tu bukan daripada Nabi, tapi daripada Allah. Kalau orang tu cerdik, kalau seorang tu dia cerdik, bila dia bagi tahu, boleh jadi dia reka daripada cerdik dia tu kan. Dia pandai reka ayat. Tapi kalau orang tu bukan tak cerdik, orang tu dia boleh membaca, mungkin dia boleh akan ambil mana-mana bacaan. Tapi yang kata tidak tahu membaca itu adalah dia punya tujuan dia adalah untuk nak menyatakan bahawa apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad ini adalah wahyu belaka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik, kemudian tempat tinggal, tempat lahir Nabi. Nabi lahir di Mekah. Lebih khusus lagi, iaitulah di rumah Abu Talib. Siapa Abu Talib ni? Bapa kepada Sayyidina Ali, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah ni adalah tempat yang Nabi sayang. Kalaulah tidak kerana lastihza, kalau tak kerana olok-olok ataupun kerana ancaman daripada musuh, maka Nabi kata aku tak keluar Mekah ni. Kalau tak kerana ancaman nak bunuh aku, kalaulah Mekah ni seronok untuk aku berdakwah, bukan makna tak seronok dakwah tu, tapi terlalu hebat dia punya ancaman dia punya dia punya cabaran dia tu, maka Nabi terpaksa dan turun ayat dia jadi ibadat. Allah Ta'ala mengetahui isi hati Nabi, maka turun ayat berhijrah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'ah, iaitulah luas lagi pemandangan, luas kawan-kawan, ramai lagi kawan-kawan. Jadi orang antara Mekah dengan Madinah ni tuan-tuan, kenapa orang Mekah ni dia tolak Nabi? Yang pertama kerana mereka tak mengenal Nabi sangat. Walaupun orang Mekah sendiri dan mengenal Nabi pun mereka menolak, kerana kata ulama, kerana mereka ada kepentingan. Menolak tu bukan pasal Nabi Muhammad, tidak. Ada manusia ni dia ditolak memang kerana dia. Kebanyakan begitu. Tapi ada yang ditolak kerana orang tak kenal dia. Tak naklah dia ni pasal apa? Dia ni tak kenal pun batang tubuh dia. Tapi Nabi bukan pasal Nabi. Mereka menolak kerana apa? Keegoan dan kepentingan mereka. Waktu tu maka ada kepentingan. Kalau nak mengikuti Islam, maka terpaksa nak membuang segala harta benda. Bukan nak buang harta benda, nak tinggal bisnes arak. Maka tak boleh berzina lagi. Jadi terpaksa tinggalkan kesukaan. Kutiba alaikumul qital, perjuangan tu. Asa an takrahu syai'a, barangkali sesuatu yang kamu tak suka tapi dia baik bagi kamu. Tak suka, kita tak suka. Kita tak suka masa kita ni pada jalan tu, tapi baik bagi kita. Tak suka makan ubat, tapi ubat tu baik. Seronok, sedap makan air gas, manis kan? Tapi dia adalah apa? Racun lah. Jadi apa? Jadi darah, jadi lemah badan. Air bikarbonat contoh, sedap minum, sedap tuan-tuan. ABC sedap. Seronok, tapi benda tu tak baik. Benda yang tak seronok tapi barangkali dia baik bagi kamu. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan perkataan barangkali. Bukan semua, maksudnya possible. Ada kebarangkali, ada yang
Dia panggil boleh jadi. Ihtimal. Baik. Kemudian nama bapa Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama ibu Aminah. Ibu Nabi ni daripada Madinah. Kata ulama daripada keturunan Bani Sulaim. Allah alam. Sebab tu ada seorang sahabat ni, Abi Najih Irbad bin Syariyah. Abi Najih Irbad bin Syariyah daripada Bani Sulaim, daripada Madinah. Madinah ni kebanyakan ada di kalangan mereka yang di kalangan ahli kitab. Jadi biasa baca kitab yang dulu, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan ada disebutkan di dalam kitab-kitab Samawi tu, yang kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi waktu zaman tu, menerangkan tentang Nabi, kedatangan ataupun keberadaan akan diutuskan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkataan Ahmad, ada Ahmad tu diambil daripada isim tafdhil, afdal. Paling banyak memuji Allah. Ahmad, paling terpuji. Ahmad ni afdal, terpuji. Ahmad ni maksudnya apa? Yang terpuji. Apa yang terpuji dia? Sebab tu nama Nabi ni, ada ulama kata diberikan oleh datuk Nabi, ada yang kata mak Nabi. Selalu nama ni mak yang bagilah, kalau ayah tak ada. Kalau ayah ada, ayah bagi nama. Jadi nama ni diberi, orang tanya kepada Abdul Muttalib, siapa hang bagi nama Muhammad? Nama Muhammad ni tak ada lagi tuan-tuan. Tak ada orang nama Muhammad. Itu yang satu benda yang lain. Orang biasa, orang Mekah ni nama dia apa? Umar. Nama dia apa? Nama yang simple, tapi nama dia bukan nama macam nama Nabi. Bila ditanya, maksud dia terpuji. Apa makna terpuji ni? Kata Abdul Muttalib, aku nak dia dipuji oleh makhluk langit dan bumi. Jadi orang dulu-dulu mereka pun beriman dengan malaikat, adanya makhluk yang lain. Cuma ketika dulu, biasalah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni, dia 600 tahun. 600 tahun panjang dia tu. Jadi dalam 600 tahun, 100-200 tahun ni, biasalah manusia ni dia berubah. Sikit-sikit, lama-lama dia syirik, dia dia lara, dan akhirnya mereka ni meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kerana apa diberi nama Muhammad ni? Kerana aku nak dia dipuji oleh manusia. Tuan-tuan, sebab tu nama tu adalah dipanggil nama ni, psikologi dia bila sebut dia panggil doa. Nabi Muhammad dipuji tuan-tuan oleh sahabat dan musuh dia. Musuh ni maksudnya orang kafir puji Nabi. Muhammad ni bagus, akhlak dia bagus. Tuan-tuan, tak ada masalah pada Nabi. Sebab tu bila peristiwa pada Nabi, ketika mana Nabi berusia 20 tahun, ketika itu berlakunya peristiwa apa? Peristiwa banjir. Orang-orang kafir, ialah masa tu Nabi tak diutus menjadi Nabi lagi. Masa tu dia panggil basic fitrah. Tapi fitrah pun ada yang suka kepada arak apa semua. Hak awal-awal yang tak suka arak pun ada. Dia pun masih lagi berpegang dengan tok nenek moyang punya tarbiyah ni. Hak memang pada dengan duk minum apa semua ni. Kan? Jadi apa kata, bila jatuh batu Hajar Aswad tu kan, pakak nak ambil, nak apa? Pakak nak angkat. Berebut tuan-tuan nak angkat ni. Bila berebut tu bergaduh, kalau nak bunuh
Dia orang Arab ni kalau bergaduh, dia boleh jadi besar. Ya. Akhirnya memang dah masing-masing jom gaduh, jom nak takik, nak tetak. Kemudian sabar-sabar tu, ada seorang hamba Allah kata, apa kata kita jumpa Muhammad, kerana dia punya pemikiran, kecerdikan dia ni mungkin boleh membantu kita. Kita jumpa dia dulu. Maksudnya apa? Jadi pakar rujuk lah. Nabi ketika usia muda sudah menjadi pakar rujuk oleh apa? Oleh orang-orang yang lebih dewasa daripada dia. Jumpalah Muhammad macam mana nak selesai ni. Batu jatuh. Semua maklum bahawa bila banjir semua emosi semua jadi tak stabil, nak marah. Kan? Nak bergaduh dah ni macam mana? Kalau tak selesai ni memang bergaduh lagi dah. Perang. Nabi ni adalah seorang dipanggil apa? Dia panggil seorang yang berjiwa apa? Sukarelawan. Orang sukarelawan volunteer ni, dia tak suka bergaduh. Dia suka pengaman. Kalau volunteer selalu dia pergi dekat Palestin kita zaman ni, kan, apa? Palestin, amal Palestin apa? Aman Palestin pergi bagi bantuan. Jadi Nabi di usia muda telah dididik dengan sifat suka membantu. Jadi dia pun, baginda sallallahu alaihi wasallam kata apa? Okey, baik, bila Nabi fikir dengan fatanah baginda, maka Nabi pun minta macam kain begitu, lalu Nabi ambil batu yang jatuh tu. Batu Hajarul Aswad ni bukan besar sangat pun, tuan-tuan. Dia kecil dia, cuma dia punya tepi tu. Bila jatuh batu tu, Nabi pun angkat. Siapa pun tengok. So, apa yang kami nak buat ni, apa yang boleh memuaskan hati kami? Nabi kata, semua masing-masing hampa boleh pegang. Peganglah serba sikit kot tepi-tepi tu. Bagi puas, pegang mana? Pegang, puas. Pegang, puas. Bawa, nak bawa mana? Nak letak balik. Memang nak letak balik kan? Sebab batu Hajarul Aswad ni batu yang mulia. Pakat bawa. Semua puas hati. Boleh pegang serba sikit. Selesai masalah nak jadi perang ni, tuan-tuan, akhirnya selesai. Itulah dia, tuan-tuan, yang kata fatanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerdik dalam menangani. Nabi ni dia bila bercakap dengan budak-budak, dia guna bahasa budak-budak. Bila dia bercakap dengan orang tua, dia guna bahasa orang tua. Bila bercakap dengan orang perempuan, dia guna bahasa orang perempuan. Bahasa orang perempuan macam mana? Contohnya, makcik ni tua dah ni, bolehkah masuk syurga? Makcik pun tak kuat dah nak semayang. Nabi kata dalam syurga ni tak ada orang tua, makcik. Maksudnya apa? Makcik ni Allah tak boleh masuk juga. Doa makcik, kata Nabi, dalam syurga kita akan jadi muda. Makcik beribadat kepada Allah Ta'ala yang mana makcik mampu. Tak boleh semayang diri, semayang duduk. Tak boleh duduk baring, tak boleh baring guna isyarat tu. Yang penting sampai tu kefarduan tu dilepaskan, makna ditunaikan. Tu. Kemudian ketika mana Nabi berusia 25 tahun, ringkas daripada Nabi lahir, Nabi disusukan oleh ibu susuan, ibu susu pertama, kedua, pengasuh pun ada jaga. Kerana ibu Nabi Aminah binti Abdul Wahab ni, pada awalnya dia tak apa sihat, Allah Ta'ala uji. Ayah Nabi pun tak ada lah. Bila lahir Nabi dah tak ada ayah. Kemudian waktu ketika mana Nabi bayi, maka adat ataupun mereka akan bagi kepada siapa yang nak mengasuh, siapa yang nak menyusu, dapatlah upah. Selalunya yang ambil upah tu adalah orang-orang yang kita kata apa, yang nak kata hamba tidak, tapi mereka akan ambil upah daripada orang yang kaya. Bayi-bayi ni kalau anak Datuk Tan Sri, cepatlah lahir-lahir, kemudian nak mengasuh
Kalau anak-anak orang kaya ni sekejap je habis. Sekejap habis tu maksudnya ada dah pengasuh yang dah book gitulah maksudnya. Tapi Nabi waktu tu Nabi terakhir diceritakan. Antara bayi yang terakhir. Sampaikan waktu tu tak ada dah choice. Sebenarnya bukan tak ada choice. Allah Ta'ala sengaja memilih yang nama dia Halimatu Sa'diyah. Ibu susuan pertama Suwaibah. Suwaibah ni adalah hamba perempuan. Hamba perempuan Abu Lahab. Abu Lahab ni dia memerdekakan Suwaibah. Aku bebaskan kamu. Lepas tu dengan cara dia pula nak balas jasa, maka dia pun menjadi ibu susuan kepada Nabi. Biasa tuan-tuan, pada mulanya hamba-hamba ni dia badan tak berapa nak fit sangat, kurui. Tapi bila dia bawa Nabi naik, yang kata Halimatus Sa'diyah ni, dia bawa Nabi naik ke unta tu, bila kendong Nabi ni, unta tu jadi macam bersemangat. Seolah-olah disebutkan dalam kitab ni laju dia jadi semangat. Tu. Halimatus Sa'diyah pada mulanya dia bukanlah orang yang berbadan ataupun yang sihat sangat. Allah Ta'ala uji dia. Suami dia pula buat bisnes niaga dengan mengusahakan apa? Bukan mengusahakan, dengan mengusahakan ternakan dan juga ternakan dan tanaman. Dan ketika itu Mekah diuji, Mekah diuji dengan kemarau. Dan bila bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah berkat. Yang dia kata berkat tubuh badan Nabi ni, susu yang mengalir daripada Halimatus Sa'diyah tu, akhirnya dia jadi sihat. Halimatus Sa'diyah tu sendiri Allah berkati keluarga dia, suami dia, ternakan al-an'am, binatang ternakan yang diusahakan daripada kecil kambing akhirnya besar tuan-tuan, jadi gedebok. Ya Allah, dia beranak pinak itulah berkat. Berkat ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi, bertambah kebaikan. Kalau kamu nak, Allah Ta'ala bagi. Wa man yattaqillah, buat baik tu, bantu orang. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Kita duk kata setakat ambil upah ni apalah sangat. Allah ganti tuan-tuan, bagi melimpah ruah, bagi rezeki. Kan? Orang yang tak ada anak, dia bagi makan anak yatim, dia dapat anak dengan izin Allah. Kalau dia tak ada anak sekalipun, berkat rezeki dia tu. Anak-anak yatim, anak tahfiz doa kepada dia. Itu dah tuan-tuan. Kemudian bila Nabi berusia awal kanak-kanak, maka dibasuh hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang kemudian ujian di awal kehidupan diuji, maka nak membentuk jati diri seorang yang nak menyampaikan risalah, yang nak mengajak manusia ni, bukan mudah. Ujian yang paling besar adalah Nabi nak ajak manusia. Tuan-tuan, kita cakap orang buat tak tahu kan? Kita cakap tuan-tuan, orang boleh buat tak tahu. Nabi tuan-tuan nak ajak berapa puluh juta manusia, berapa puluh ribu manusia. Bukan satu tugas yang mudah, kerana hidayah daripada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ajak manusia ni dia kena kekuatan mental, kekuatan rohani yang kuat, jasmani yang kuat. Nabi ni orang yang jaga makan, orang yang sihat, tak pernah makan, tak pernah kenyang. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Badan fit tuan-tuan Nabi. Sehingga kan disebut, bila sahabat tengok Nabi nampak daging ke depan, tu maksud dia apa? Sado lah tuan-tuan. Daging ke depan ada dalam kita baca Syama'il Muhammadiyah. Maksudnya ada ketulan daging tu apa? Yang pertama kata itu daripada mukjizat baginda. Nak kenal Nabi ni begitu.
Yang kedua, menunjukkan dari segi kajian dia, orang yang badan dia begitu, maknanya orang yang jaga pemakanan, sihat, bekerja. Tak tidur tuan-tuan waktu siang, melainkan mengantuk. Lepas subuh tak ada tidur Nabi. Dia punya apa? Dia punya kehidupan dia solid, bekerja. Itu bentuk jati diri dia, berkorban harta, jiwa. Bukan saya nak masuk politik tuan-tuan, tapi orang-orang yang miskin ni, orang-orang yang miskin banyak membentuk jati diri dia. Jadi orang yang kuat mental dia. Tak kalah dengan apa? Tak kalah dengan musuh diri sendiri. Jadi Nabi SAW diuji begitulah. Dengan kematian. Kematian ibu pada umur 6 tahun, kematian datuk dia ketika berumur 8 tahun. Kan? Allah uji. Manusia yang diuji banyak adalah Nabi, ya tuan-tuan. Paling banyak diuji adalah ulul azmi. Baik, kemudian ketika Nabi berusia 25 tahun, Nabi berkahwin. Waktu ketika umur 20 tahun, maka peristiwa yang tadi ni dan peristiwa Nabi kembali ke Syam. Syam ni sekarang ni Syria, kemudian Palestin dan juga Jordan kan. Nabi berniaga dengan pakcik dia kali yang kedua berniaga. Kemudian ada seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah ni bangsawan lah. Itulah Khadijah. Dia ni apa? Founder. Toke. Dia ada company yang banyak, dia ada duit yang banyak. Lalu pekerja yang banyak. Pekerja-pekerja. Lalu daripada pekerja-pekerja ni, antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bekerja. Bila audit balik tuan-tuan, keuntungan, masya-Allah, barangan yang diniagakan oleh Nabi ni, keuntungan ni banyak. Kerana servis dia senyum, orang datang senyum, orang suka datang membeli dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika itu belum diturunkan wahyu, tapi akhlak dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dia bersih. Jumpa orang greeting, bagi salam, tegur, kemudian wajah yang manis. Bila bercakap, dia akan menghadap kepada orang tu. Tu akhlak kan. Kita ni kadang kita dengar ceramah pun main handphone. Betul tak? Tak hormat orang. Kan? Tidak hormat langsung ayat-ayat Al-Quran. Yang kita letakkan nilai, tapi kita kata aku ni sayang Nabi. Tak kena tuan-tuan. Dengar banyak tazkirah tapi perangai tak berubah. Tu kata. Kita dengar ayat Al-Quran ni, dengar tazkirah ni untuk nak merubah kita punya amalan kita ni, untuk nak mendapatkan keredaan daripada Allah. Nah, kemudian ketika mana 25 tahun Nabi berkahwin, sebagai manusia Nabi juga berkahwin. Nabi juga mempunyai zuriat. Anak Nabi 7 orang, 3 laki, 4 perempuan. Abul Qasim panggilan Nabi, kerana anak yang pertama adalah Al-Qasim. Jadi dia dikenali sebagai Abul Qasim. Kemudian anak Nabi nama apa? Ibrahim. Abdullah, 3 orang tu kan. Al-Qasim, Ibrahim. Nama sama macam nama tok. Sama nama macam tok nenek. Ibrahim kan Nabi Ibrahim. Kita kalau nama sama dengan tok, rasa tak berapa nak ni rare, kena bagi nama lain. Tu kita nama sama tuan-tuan, lebih kurang sama. Nama-nama yang baik. Kemudian usia 35 tahun. Maaf tadi 20 tahun tadi tu bukan dia, sebelum Nabi menjadi rasul ada 2 peristiwa. Yang pertama iaitulah Nabi peperangan. Yang perang yang 20 tahun tu perang dipanggil perang Fijar.
Ibnu Hisham dalam kitab Sirah jilid 184, 187 menyatakan ketika usia Nabi Muhammad iaitulah 14 atau 15 tahun, baginda menyertai peperangan itu beberapa hari, dan peperangan mengumpulkan anak-anak panah sahaja. Kumpul anak panah kira macam orang, macam budak-budak ni, remaja ni train lah, ambil yang hak ni dulu. Kemudian menyaksikan, tengok orang tua mereka berperang, mempertahankan kawasan, mempertahankan bangsa. Kemudian perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi. Kalau kita kata daripada awal lagi, jenis orang apa? Volunteer. Dia ada satu sifat, dia nak mempertahankan orang yang susah. Volunteer lah, orang panggil sosialis, yang suka tolong orang ni. Masyarakat ni kan. Itu sifat tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak suka tengok orang susah. Suka mengajak kepada kebaikan. Bab yang mungkar, Nabi mata merah, tak suka. Menyala kalau tengok orang buat zalim, dia akan ke depan mempertahankan. Sebelum kamu nak buat dia, kamu buat aku dulu. Itulah lebih kurangan fighter. Kalau kita tengok orang susah, kadang tengok tengok saja kan. Nabi kalau tengok orang susah, dia ke depan dulu. Dia akan menjadi shield kepada orang tersebut. Itulah sifat Nabi ni. Dia punya kasih sayang dia tinggi, tuan-tuan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang seterusnya umur 40 tahun, inilah dia panggil 40 tahun ni umur yang mana umur officially Nabi ni dilantik, turun wahyu. Bukan makna sebelum tu sia-sia tak, tapi 40 tahun tu secara rasminya. Selama 23 tahun kepadatan ilmu, kepadatan tarbiyah, kepadatan masa yang lagi-lagi pack masa Nabi. Bila jadi Rasul, bila jadi Nabi, turun wahyu, tanggungjawab yang besar, maka Nabi SAW mengetatkan kain dia. Keluar pagi, balik malam berdakwah. Balik hanyalah balik makan. Keluar semula ke masjid, pergi beribadat, kemudian berdakwah. Menyampaikan ilmu, menyelesaikan masalah, menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hidup dia tidak lagi hidup sebagai untuk diri sendiri, tetapi dia memikirkan tentang umat. Waktu kata ulama sebelum Nabi sebelum Nabi umur 40 tahun, bukan makna Nabi ni enjoy tak. Tapi maksud kata hidup Nabi tu seolah-olah macam orang lain, tetapi sifat yang tu telah pun dididik. Yang tadi inilah tak boleh tengok orang susah, tak boleh tengok perkara yang mungkar, tak boleh tengok perkara yang zalim. Tetapi apabila umur 40 officially, tuan-tuan, pemikiran Nabi ni semua apa yang disebut oleh Al-Quran, maka diterjemahkan dalam bentuk yang nak disyariatkan tu dalam bentuk perbuatan tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia lah sembahyang contohnya. Sallu kama raaitumuni usalli. Sebab tu orang kata life begin at 40. Hidup ni bermula pada 40 tu bukan bermula awal. Bermula segala keseriusan terhadap perjuangan. Apa yang kita nak untuk kematian kita. Itu yang kata 40 tahun tu. Tapi tak sampai 40 tahun pun kita kena bersedia. Kerana kematian tidak memilih ataupun tidak melihat kepada masa muda ataupun tua. Orang muda meninggal banyak. Orang tua patah lagi. Mungkin umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana umur 40 tahun Nabi terima wahyu ayat Al-Quran ya. Kemudian umur 53 tahun berhijrah. Ini menunjukkan bahawa 13 tahun duduk di Mekah. Hujan batu, hujan mah di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Tetap batu juga yang
Nabi sayang. Sayang Nabi kepada Mekah ni tu, hadis tadi kita sebut ni, riwayat mafhum dia. Kalau tak kerana cabaran ataupun ugutan, maka Nabi tak keluar daripada Mekah. Nabi oleh kerana cabaran terlalu kuat. Dan juga ayat Allah Ta'ala turun syariat, suruh keluar berhijrah. Maka berhijrahlah. Orang Mekah pula, orang Madinah pula, mereka menanti kedatangan Nabi. Kerana mereka ni memang dah tahu, mindset mereka akan ada Nabi ni, dia tunggu siapalah Nabi. Kemudian sampai pula dakwah, maka mereka percaya. Tu memang pegang. Dan bila mereka semakin banyak, Al-Ansar ni semakin banyak yang beriman ketika itu, sebelum Nabi berhijrah, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau orang Mekah tak mau kepada Rasulullah, kepada Tuhan, datanglah, duduk sini terus. Tu maksudnya apa? We are welcoming you. Sebab tu bila masuk ke Madinah, tidak lagi seperti di Mekah. Layanan dia berbeza. Orang-orang Madinah ni sangat-sangat apa? Sangat-sangat menghormati. Lembut, lemah lembut dia. Bab sedekah dia. Tu beza orang Pekan dengan orang kampung ni. Yang orang kampung ni dia loklak dia. Dia punya ketegak dia. Dia bajet-bajet dia kemah. Baru naik kancil rasa kemah, tangan lepas luar. Ya. Tapi orang bandar pakai Lamborghini, relax dia. Ya. Jadi hari ni tuan-tuan, di Pekan, kalau kita tengok, dia punya ilmu semakin meriah. Kampung-kampung pula orang pun tak berapa nak minat mana kuliah. Agama-agama semakin pesat di Pekan. Pasal apa? Kerana longgokkan kepadatan asatizah semakin banyak di Pekan. Pasal apa? Pasal permintaan ni. Belajar di UKM lah kali pergi duduk kat bagi terus kan. Jadi banyaklah majlis ilmu. Jadi dia sebenarnya tak ada masalah pada tempat, tapi how, macam mana kita menghidupkan tempat tu. Nak menghidupkan tempat, dia mesti kena ubah pemikiran. Macam mana nak ubah pemikiran dengan ilmu? Macam mana nak hidupkan ilmu? Kena marilah duduk majlis ilmu kan. Kena ubah pemikiran kita tu. Pemikiran kita, Allah kuliah je pun, Allah ni je pun, ni pun. Padahal benda itu adalah nilai. Bila benda nikmat tu tak ada, barulah kita tercari-cari. Percayalah tuan-tuan, satu hari bila tak ada nikmat, barulah kita akan menangis. Bila anak kita mati, barulah kita akan mengenangkan anak kita. Bila suami isteri kita tak ada, ibu ayah, pasti kita akan terasa. Itu nikmat tu. Bila ada, dia tak hargai. Jadi saya jumpa salah seorang daripada waris yang aksiden dekat Putrajaya semalam. Dia kata, saya tak tahu anak saya ni betapa baiknya, bila dia meninggal barulah disebut kebaikan. Terasalah anak bila tak ada kan. Tapi dia pun begitulah, orang kata sedih kan. Tapi macam mana ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik budak ni cari kerja siang malam, kerja grab food, kerja hantar barang, kerja pos. Hak meninggal tu, anak dia tu kerja pos. Pergi kerja, masuk kerja pukul 2, tapi pukul 10 pergilah. Nak sampai masa dia pergi Putrajaya, daripada Putrajaya nak pergi office. Padahal masuk pukul 2, pukul 10 dah keluar rumah. Pukul 8 keluar rumah dah. Masa tu Allah Ta'ala dah setkan dah. Kemudian berlaku kemanangan. Itulah dia. Jadi nikmat, yang kata nikmat iman dan Islam ni, iaitulah ketika mana kita menghargai yang membawa, yang menyebarkan, yang menyampaikan, iaitulah Nabi SAW. Itu sebuah sikit. Isteri Nabi, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, ni bagi Ummul Mukminin, Ummahatul Muslimin. Mereka-mereka ini ada di kalangan mereka yang dijamin syurga. Dijamin syurga. Ada yang tidak dijamin syurga. Macam itulah.
Anak-anak, tak semua anak-anak yang beriman. Ada anak yang beriman dan anak yang Allah Ta'ala uji. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, Az-Zahra. Nama anak tiri Nabi. Nabi ada anak tiri. Anak tiri lah, dah kahwin dengan bekas sahabat ni, isteri sahabat yang syahid, maka ada anak tiri. Apa dia? Anak tiri Nabi banyak. Hallah bin Hindi, bin Habashi, bin Zurarah, anak kepada Sayyidatina Khadijah. Anak kepada Sayyidatina Khadijah bersama Hind iaitulah Hind bin Habashi. Ketika berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang janda. Sedangkan sepupu sesusu Rasulullah, sesusu ni maksudnya ibu susuan. Yang tadi tu Suhaibah, Hamzah, Abu Salamah, ni ibu susuan, makna saudara susuan lah. Ni ibu susuan ni tadi dia menyusu Nabi dan menyusu juga yang sebut sebagai saudara-saudara ni, Suhaibah, Hamzah. Halimah As-Sa'diyah, Abu Sufyan, Abdullah ibn Haris, Aisyah bin Haris bin Abdul Uzza. Dulu nama Abdul Uzza. Abdul Uzza ni apa? Hamba kepada berhala kan. Dia ubah nama tu. Bapa, ibu saudara Nabi ada lebih kurang 20 orang. Tuan-tuan, hak masuk Islam, hak beriman ada yang tak beriman. Hak beriman ada berapa? Hamzah, Al-Abbas, Atiqah, Arwa sempat masuk Islam. Ini pandangan ulama. Hak lain tu ada kebanyakannya yang tak dapat hidayah. Abu Lahab, Abu Talib, Abdul Ka'bah, Zirar, Umaymah. Umaymah ni dia Umaymah, dia anak dia tu iaitulah Zainab binti Jahsy. Itu beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, itulah sikit sebanyak tuan-tuan tentang Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyakkan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekian yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kita mohon keampunan daripada Allah. Apa yang kita bacakan tadi daripada kitab, ambil daripada beberapa nukilan makalah yang kita tengok daripada kitab ni lah, pada internet ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sambung lagi tentang sirah Nabi dengan pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.